Sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memimpin pelajaran kidung pada hari ini. Sama-sama kita buka kidung dan lihat bilangan 45. 45. Nyanyi ayat yang pertama. Orang dosa mari datang, terima anugerah Tuhan. Yesus sambut engkau dengan hati penuh kasih. Dia berkuasa, Dia berkuasa, janganlah mudah. Ayat yang kedua. Jangan aku tak percaya, sadar diri sendiri. Ingatlah akan dosa, tobatlah terima semua. Sadarilah, sadarilah, Tuhan tebus dosamu. Ayat ketiga. Ayat tanggung beban berat, datanglah pada Tuhan. Jangan engkau muda lagi, sesaat kita guna kesempatan hari ini. Janganlah kau lewatkan. Ayat yang keempat. Jangan engkau bimbang ragu, terimalah kasih-Nya. Percayalah dengan sungguh, Yesus pasti sembuhmu. Tidak usah dengan uang, terima anugerah Tuhan. Kita lihat lagi bilangan 152. 152. Ayat yang pertama. Dalam nama Tuhan sediakan belum turunian duniaku, kehendaknya baik Tuhan sediakan. Sungguh ku yakin Tuhan sediakan sandar padanya, Tuhan sediakan. Ayat kedua. Ini atau nanti Tuhan sediakan, belum tentu turut waktu waktumu. Waktu dia lebih baik Tuhan sediakan. Sungguh ku yakin Tuhan sediakan sandar padanya, Tuhan sediakan. Ayat yang ketiga. Jangan putus asa, Tuhan sediakan sejuk dulu kala segala janji Allah tak pernah demikian. Tuhan sediakan. Sungguh ku yakin Tuhan sediakan sandar padanya, Tuhan sediakan. Kita lihat lagi bilangan 226. 226.
Ayat yang pertama. Tekun terus maju jadilah kehendakmu. Turut firman, terus maju, tekun terus maju, jadilah kehendakmu. Ayat yang kedua. Menderita pikul salib, hatiku tetap sejahtera. Lakar mahkota jadilah kehendakmu. Bukan tahan sampai mati, lakar mahkota jadilah kehendakmu. Ayat yang ketiga. Bila tidak bicin, akan terima hidup kekal. Ku rela mati jadilah kehendakmu. Bukan terima Allah besar, ku rela mati jadilah kehendakmu. Ayat yang keempat. Bila tinggalkan semua, akan masuk syurga mulia. Ku rela bangkan jadilah kehendakmu. Persembahkan semuanya, ku rela bangkan jadilah kehendakmu. Kita lihat lagi bilangan 421. 421. Ayat yang pertama. Marilah datang ke pestanya, perjamuannya telah siap. Hai yang lapar dan yang lelah, kau akan dipuaskan. Undangannya siapa pun datanglah, puji keselamatannya siapa pun datanglah. Ayat kedua. Marilah datang ke pestanya, pintunya terbuka lebar, tempat terbaik di sisinya telah tersedia bagimu. Dengar undangannya, siapa pun datanglah, puji keselamatannya siapa pun datanglah. Ayat ketiga. Marilah datang ke pestanya, dia telah siap menyambutmu. Jangan lagi kau
Syukur puji Tuhan, pelajaran Kidung sampai di sini saja. Haleluya. Kita tundukkan kepala, berdoa dalam hati. 大家低下头，同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan yaitu kebaktian malam secara talian. 奉主是基督圣名，开始我们今天晚上线上聚会。 Pertama-tama mari kita puji Tuhan, Kidung Bilangan 399. 首先，我们唱诗399首。 Tuhanku mau jadi Kristen di dalam hatiku. Tuhanku mau jadi Kristen di hati. Di dalam hatiku Tuhanku mau jadi Kristen di hati. Tuhanku mau ada kasih di dalam hatiku. Tuhanku mau ada kasih di hati. Di dalam hatiku Tuhanku mau ada kasih di hati. Tuhanku mau lebih kudus di dalam hatiku. Tuhanku mau lebih kudus di hati. Di dalam hatiku Tuhanku mau lebih kudus di hati. Tuhanku mau seperti Yesus di dalam hatiku. Tuhanku mau seperti Yesus di hati. Di dalam hatiku Tuhanku mau seperti Yesus di hati. Silakan duduk. 请坐。 Pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera kepada penetua, para diakon, diakinis, dan juga para pendeta. 首先，在这里问候长老、执事、女执事以及传道， Dan juga tidak lupa kepada saudara dan saudari dan kawan-kawan yang turut mengikuti kebaktian melalui talian pada malam ini. 以及还有一同参与今天晚上聚会的同龄弟兄姐妹，甚至亲戚朋友们，大家晚上好。 Sebelum kita belajar
sebahagian daripada firman Tuhan. 在我们还没有学习一部分神的道理之前， Pertama-tama kita akan sujud berdoa kepada Bapa di sorga. 首先我们将一同跪下，向天上的父神祷告。 Kita mohon kepada Tuhan agar memimpin kebaktian kita pada malam ini. 我们求神带领我们今天晚上的聚会， Dan melalui kebaktian ini juga kita dapat belajar daripada itu firman Tuhan. 也通过今天晚上的聚会，我们一同学习神的道理， Baik, mari kita sehati sujud berdoa. 同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. 奉爵士声明在这里正道。 Pada malam ini kita akan belajar
yaitu firman Tuhan berjudul Pengikut Tuhan yang Kuat. 今天晚上我们将一同分享的题目是刚强跟随主的人。 Baik, ini kuat bukanlah ditujukan kepada jasmani kita, 这里的刚强呢，不是指着我们身体上的这一些强壮， tetapi ia ditujukan bagaimana iman kepercayaan kita terhadap Tuhan. 而是指着我们对神的信仰。 Baik, kita lihat dalam kitab 2 Timotius. 我们看提摩太后书， Ya, kita rujuk dalam kitab 2 Timotius pasal 2. 提摩太后书第2章， 2 Timotius pasal 2 kita baca dalam ayat 3. 提摩太后书2章第3节， Ayat 3. 第3节， Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。 Dalam ayat ini Paulus memberi satu kata-kata semangat kepada seorang pemuda bernama Timotius. 在这里呢，保罗劝勉提摩太这个年轻人一句很勉励的话。 Dan sebagai pelayan Tuhan, ya kita kena mengikut yaitu menderita. 作为一个服侍主的人呢，要同受苦难。 Tidak kiralah dia seorang pelayan hamba Tuhan, tetapi juga kepada seluruh pemercaya ataupun pengikut Tuhan. 不管是作为服侍人、服侍主，又或者是跟随主的人， Jadi kita belajar yaitu menderita. 所以我们要学习受苦。 Karena penderitaan yang kita alami itu ia merupakan sesuatu yaitu baik di mata Tuhan. 因为我们所受的这些苦难呢，在神的眼中看为是好的。 Malahan ya apabila kita menderita, kita dapat belajar bagaimana pertumbuhan iman kepercayaan kita pada Tuhan. 甚至当我们受苦难的时候呢，我们还能够学习怎样在主面前能够得到这个灵命的成长。 Boleh dikatakan pengikut ya ataupun sebagai prajurit. 可以说作为一个跟从主的人，或者是说作为一个精兵。 Jadi sebagai pengikut atau prajurit Tuhan harus kena kuat. 所以作为跟从主的人，或者称之为是精兵的话，我们要刚强。 Kenapa kita perlu ya yaitu belajar pada penderitaan ini? 为什么要从苦难这里来学习呢？ Nah, Tuhan Yesus juga pada berkata, 主耶稣曾经说过， ya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 忍耐到底必然得救。 Ya, ini kita boleh rujuk dalam kitab Injil Matius pasal 24. 我们可以看马太福音24章， Injil Matius pasal 24 kita baca dalam ayat 13. 马太福音24章13节， Ayat 13. 13节。 Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 唯有忍耐到底的，必然得救。 Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus. 所以在主里所爱的弟兄姐妹们， Di sini memberitahu kepada kita, 这里告诉我们， seorang prajurit ataupun pengikut Tuhan. 一位精兵或者是跟随主的人呢， Kita kena bertahan dalam kehidupan kita. 我们要在生活里忍耐， Terutamanya apabila kita mengalami yaitu penderitaan. 尤其是在受苦难的时候。 Itu sebabnya Paulus memberitahu ya katanya ikutlah menderita. 所以保罗才会说，我们要同受苦难。 Jadi bagi kita sebagai pengikut Tuhan, kita akan yaitu kuat. 所以我们作为跟随主的人呢，我们要刚强。 Baik, pada kesempatan malam ini kita belajar beberapa perkara. 所以借着今天晚上的机会呢，我们将学习几件事情。 Bagaimana ukuran pengikut Tuhan yang kuat ini? 怎样来去衡量算是为刚强的跟随主的人呢？ Baik, kita lihat perkara pertama atau butir pertama. 我们看第一点， Kita lihat rujuk dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. 雅各书第1章12节， Yakobus pasal 1 ayat 12.
雅各书第1章12节， ayat 12. 12节， Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。 Saudara dan saudari ya yang dikasihi dalam nama Yesus. 在主里所爱的弟兄姐妹们， Penatua Yakobus memberitahu kepada kita. 雅各长老这样告诉我们， Katanya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. 这里说忍受试探的人是有福的。 Ya, kita tahu apabila kita menjadi prajurit atau pengikut Tuhan, 我们知道，当我们成为精兵或者是跟随主的人的时候呢， kita akan mengalami berbagai-bagai penderitaan. 我们会经过各种各样的苦难。 Bukan berarti apabila kita sudah percaya Tuhan, 这不表示说，当我们信主以后， kita tidak akan mengalami penderitaan. 我们不会经历这一些苦难。 Sebenarnya ya bila kita percaya kepada Tuhan, maka makin banyak yaitu ujian-ujian yang kita akan alami. 其实，当我们信主以后呢，我们会面对更多的这些试验。 Nah, dalam ayat ini memberitahu kepada kita, katanya berbahagialah orang yang bertahan 所以 dalam 这 pencobaan. 所以在这一节圣句呢，就告诉我们，忍受试探的人是有福的。 Nah, apabila kita bertahan dalam berbagai ujian ataupun pencobaan, 所以，如果我们在各种各样的试探或者试验都忍耐下来之后， kita akan menerima yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. 我们必定可以得到神所应许的生命的冠冕。 Jadi membuktikan ukuran pengikut Tuhan yang kuat ialah mengalahkan pencobaan. 所以，衡量怎样称之为是刚强跟随主的人呢？就是说，我们要来去赢过试探， Ataupun ya pengikut Tuhan yang mengalahkan pencobaan. 或者称之为是跟随主的人能够赢过试探。 Inilah ya bagi seorang prajurit, seorang pengikut Tuhan yang kuat. 这就是一个精兵或者是刚强跟随主的人。 Kita boleh melihat contoh Alkitab. 我们可以看圣经里面的例子， Seperti ya contoh ialah Yusuf. 比如说约瑟。 Ya, kita lihat ya dalam kitab Kejadian pasal 39. 我们看创世纪39章， Kejadian pasal 39 ayat 7 hingga ayat 10. 创世纪39章第7到第10节， Kejadian pasal 39 ayat 7 hingga 10, 创世纪39章第7到第10节， ayat 7. 第7节。 Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。 Ayat 8. ”第8节， Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 约瑟不从，对他主人的妻说：“看啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。” Ayat 9. 第9节， Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能做这大恶得罪神呢？ Ayat 10. 10节， Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同情，也不和他在一处。 Baik, dalam peristiwa ini kita fasih berkaitan dengan Yusuf. 所以从这件事情上，其实我们都很熟悉关于约瑟的事情。 Ketika Yusuf bekerja pada tuannya ialah Potifar. 当约瑟在他的主人家波提法之家做工的时候， Dan kalau kita lihat dalam ayat 7, istri tuannya ini memandang Yusuf dengan berair. 在第7节就有记载到，这一个主人的妻子以目送情给约瑟。 Boleh kita katakan di mana istri ya tuan Potifar ini ya dia tidak dapat menahan nafsunya melihat yaitu bagaimana keelokan Yusuf itu. 所以我们可以说到，这个波提法的妻子呢，因为看见约瑟他的容貌秀美，所以他就不能够忍耐他的这个情欲， Sehingga ya yaitu istri tuannya ini yaitu Potifar ini begitu lantas ya berani berkata kepada Yusuf, "Mari tidur dengan aku." 甚至使到这个主人波提法的妻子呢，敢敢的对约瑟说：“你与我同情吧。” Tetapi Yusuf menolak yaitu pujukan daripada itu istri tuannya ini. 但是约瑟不从他的主人的妻子所说的话。 Nah, jadi kalau kita lihat ya ayat-ayat selanjutnya, Yusuf tetap menolak pujukan istri yaitu tuan Potifar ini. 所以如果我们继续往下看，我们就会发现说，约瑟一直都在拒绝这一个主人的妻子波提法的妻子。 Ya, kunci kejayaan Yusuf mengalahkan pencobaan ini di dalam ayat yaitu 9. 所以约瑟能够战胜这次试探的关键呢，就在第9节。 Ia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. 他说道：“我怎能做这大恶得罪神呢？” Nah, jika ya yaitu keadaan ini berlaku kepada kita. 试想一下，如果今天这件事情发生在我们的身上， Kita berada ya suatu tempat ya jauh dengan keluarga kita. 我们在一个与我们的家人分隔很远的地方， Ya, kemudian ya kita dipujuk ya, apakah kita dapat mengalahkan yaitu pencobaan ini? 那别人天天的来去向我们这样说，要我们与他们同情，那么我们难道能够拒绝吗？ Dan kalau kita lihat ya dalam yaitu dunia kita. 所以我们看看今天的世界， Dan kemudian ada juga ya kami mendengar ya para seiman-seiman yang bekerja di luar sana. 我们也听到我们有同龄是在外地工作的， Mereka juga mengalami keadaan-keadaan seperti ini. 他们也面对的这样的情况。 Ada kala ya ada seiman kita berjaya mengalahkan pencobaan itu. 有时候当然会有信徒能够战胜这一个试探， Tetapi ada juga yang jatuh dalam yaitu pencobaan ini. 但是也有一些跌入了试探里。 Oleh demikian saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. 所以在主里所爱的弟兄姐妹们， Ya, pencobaan ya yaitu yang kita alami ya hari ini kita karena usaha yaitu mengalahkannya. 今天我们所面对的试探呢，我们要想办法来去打败它。 Dan kita tahu ya kita memahami si jahat ini ia tidak berputus asa ya untuk mencari di mana kelemahan-kelemahan kita. 我们也知道这一个恶者，他们会不断的寻找我们的软弱， Tetapi asalkan kita ya yaitu beriman dan percaya kepada Tuhan. 但是只要我们相信神，对神有信心， Dan kita boleh katakan mana mungkin saya melakukan kejahatan dan berbuat dosa terhadap Allah di sorga. 我们就可以说：我怎能做这大恶得罪天上的神呢？ Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. 我们的神是有大爱的神， Ya, setiap pencobaan yang kita alami, 所以我们所面对的所有试探， Tuhan pasti membawa kita keluar daripada setiap yaitu masalah. 神必定会引导我们离开这一切。 Mari kita rujuk dalam kitab 1 Korintus pasal 10. 我们看哥林多前书第10章， 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 哥林多前书第10章13节，
1 Korintus pasal 10 ayat 13. 格林多前书10章13节。 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。 Syukur puji Tuhan. 感谢圣赞主， Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. 因为我们的主是信实的， Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. 他必不会叫我们受试探过于所能受的。 Tuhan itu memahami bagaimana batas kekuatan manusia. 因为神知道人的界限在哪里， Tuhan pasti akan membawa kita keluar daripada setiap masalah dalam kehidupan kita. 所以神必定会为我们开一条出路。 Baik, butir yang kedua, 第二点， yaitu bagaimana ukuran pengikut Tuhan yang kuat ini. 怎么能够衡量称之为是刚强跟随主的人呢？ Yaitu pengikut Tuhan yang bangkit dari kegagalan. 就是能够从失败中站起来的人。 Di dalam Alkitab, siapakah yang pernah gagal? 在圣经中，谁曾经失败过呢？ Sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang gagal. 其实有很多都失败过， Tetapi ya satu tokoh yang boleh menjadi satu pemangkin dalam semangat iman kepercayaan kita. 但是有一位圣经人物呢，能够成为我们信仰生活中的一个先锋， Yaitu contohnya ialah Simon Petrus. 就是西门彼得。 Ya, pada mulanya 一开始的时候， kita dapat melihat bahwa Petrus itu akan kalah, tewas daripada kegagalan. 我们看到这个彼得呢，将会失败，会跌倒。 Mengapa kita katakan ya, yaitu Petrus ini ya hampir-hampir yaitu gagal, yaitu iman kepercayaannya terhadap Tuhan. 为什么我们会说彼得会在他对神的信仰方面差一点就跌倒呢？ Mari kita rujuk dalam kitab Injil Matius. 我们看马太福音， Injil Matius pasal 26. 马太福音26章， Injil Matius pasal 26 kita baca bermula ayat 31 马太福音26章31节开始 hinggalah ayat 35. 到35节， Ayat 31. 31节。 Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu kerana aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercarai berai. 那时，耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。” 32. 32节。 Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 但我复活以后，要在你们以先往加利利去。 33. 33节， Petrus menjawabnya, 彼得说 biarpun mereka semua tergoncang imannya,：“ 众人虽然为你的缘故跌倒， karena engkau, aku sekali-kali tidak. 我却永不跌倒。” 34. 34节， Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要3次不认我。” Kata Petrus kepadanya, 彼得说 sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, 我就是必须和你同死， aku tak akan menyangkal engkau. 也总不能不认你。 Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. 众门徒都是这样说。 Baik, kita lihat dalam yaitu peristiwa ini. 所以我们看这一段， Ya, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. 当时候耶稣和门徒同在， Di mana Yesus berkata kepada mereka, ya, dalam ayat 31, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. 在31节呢，耶稣就对门徒说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒。” Nah, apabila
ya Petrus mendengar ya tentang perkataan ya Yesus ini. 所以当彼得听见耶稣的这番话之后呢， Lalu dia memberi satu respon, jawaban. 他就回复， Ya, katanya, biarpun mereka tergoncang imannya, 他说道：“众人虽然为你的缘故跌倒， aku sekali-kali tidak. 我却永不跌倒。” Bermaksud di sini ialah walaupun ya rakan-rakan murid-murid Tuhan itu akan tergoncang iman mereka. 这表示说，虽然他的朋友们或者是其他的门徒会跌倒，这个信心会动摇， Tetapi Petrus bilang, aku, iman saya tidak akan tergoncang. 但是彼得却说：“我的信仰却永不跌倒。” Kemudian ya Yesus melanjutkan lagi dalam ayat 34. 所以34节，耶稣就接着说 Ya, katanya sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali.：“ 我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要3次不认我。” Tetapi Petrus ya dalam ayat 35 berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. 但是35节呢，彼得又说了：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。” Baik, kita lihat dalam yaitu peristiwa ini. 所以我们看这个事迹， Bagaimana iman yaitu Petrus ketika itu begitu tinggi sekali. 当时候彼得的信仰或者说信心是那么的高， Sehingga katanya imannya tidak akan tergoncang. 他说到他永不跌倒， Kemudian katanya dia sanggup mati bersama dengan Tuhan Yesus. 甚至他愿意与主同死。 Nah, pada saat itu juga 也就在同一秒， kita dapat lihat bagaimana yaitu kemuncak iman Petrus begitu tinggi. 我们可以看到彼得的这个信心达到最高峰。 Tetapi apabila ya Yesus ditangkap 但是当主耶稣被捉了之后， dan kemudian dibawa ke satu halaman. 带到一个院子， Nah, kalau kita lihat ya dalam yaitu pasal 26 Injil Matius pasal 26 bermula ayat 69 hingga 75. 如果我们继续看，在马太福音26章69节到75节， Di situ Petrus gagal. 在那里彼得就失败了。 Ya. Pernah dia berkata, ya, sekali-kali aku akan mati bersama engkau. 他曾经说过，就是必须同死， Dan dia berkata, aku tidak menyangkal engkau. 我总不能不认你。 Tetapi di sebaliknya, ia telah menyangkal Tuhan Yesus. 但是相反的，实际上他已经不认主了。 Nah, kemudian apabila Petrus mendengar ayam berkokok, 所以当彼得听见鸡叫的时候， wah, barulah Petrus teringat dengan perkataan Yesus. 彼得就想起主耶稣所说的话， Ya, sehingga dia keluar, kemudian dia menangis dengan sedihnya. 他就出去痛哭， Artinya, ya, Petrus waktu itu penuh dengan penyesalan. 表示说当时候彼得是充满悔恨， Sebab ya pada mulanya dia berkata imannya tidak akan tergoncang. 因为一开始的时候 Ya 是他亲口说他永不跌倒， Kemudian dia sanggup mati bersama dengan Yesus. 就是必须死也愿意。 Tetapi bila ya perkara ini berlaku, 但是当发生这件事情的时候呢， iman Petrus semakin turun ataupun menjunam jatuh. 彼得的信心直接就掉落了。 Nah, kalau kita lihat dalam hal ini dalam peristiwa ini saudara dan saudari, 所以弟兄姐妹们，如果我们看这件事情， ya kita ya memang manusia yang lemah. 我们是软弱的人类， Tentu sekali kita pernah melakukan berbagai-bagai kesilapan. 肯定的会做错一些事情。 Ya, tetapi kalau kita seperti Petrus, 但是如果我们像彼得一样， dia telah menyadari kegagalan maupun kesilapannya. 他醒悟自己所犯下的错误， Akhirnya ia melakukan kerja-kerja penginjilan. 所以就开始去传福音。 Dan kalau kita lihat akhir pelayanan yaitu Petrus ini, 所以如果我们看到彼得他最后的这个侍奉工作， ia telah mati syahid. 他是为主殉道的， Ia disalib dengan terbalik. 他是被调转的到十字架钉法。 Itulah kesadaran yaitu Petrus ini. 这就是彼得的醒悟， Jadi menunjukkan Petrus telah bangkit dari kegagalan.
所以表示说，彼得他从他的失败中站起来了。 Begitu juga kita pada hari ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. 那这里所爱的弟兄姐妹们，我们今天也一样， Setiap di antara kita 我们每一个人 pasti kita mengalami yaitu kegagalan ini. 肯定也会遇过失败的事情， Terutamanya iman kepercayaan kita kepada Tuhan. 尤其是我们对神的信仰， Apatah lagi soal-soal pelayanan kita kepada Tuhan. 更何况是我们对神的侍奉工作呢？ Ya, kita boleh melihat bagaimana pelayanan jemaat kita di setiap gereja. 我们看每一个教会他们的信徒的 Ya. 侍奉工作， Pada mulanya kita melihat bagaimana semangat mereka melayani Tuhan berkobar-kobar. 我们可以看到一开始的时候，他们很火热的服侍神， Namun lambat laun, ya, lama kemudian mereka mula ya tidak lagi mencampur diri mereka kepada pelayanan Tuhan. 但是久而久之呢，他们就慢慢的不再参与侍奉工作， Ya, mereka sudah kehilangan semangat. 因为他们失去了这个精神， Mereka tidak mau lagi ya melayani Tuhan. 他们不再愿意侍奉主。 Ya, terutamanya bagi saiman-saiman kita yang sudah bernikah. 特别是给这些已经结了婚的同龄， Ya, sewaktu kita ya belia, 当我们还是青年的时候 ya, kita dapat melihat bagaimana pelayanan mereka gereja begitu tinggi sekali, 我们可以看到他们在教会里面的侍奉工作是这么的多， begitu bersemangat sekali. 是非常火热的。 Tetapi selepas bernikah, 但是结了婚之后， ya, bukan bermaksud ya selepas bernikah ada yang tidak buat kerja, ada yang melayani untuk Tuhan. 不是说他们结了婚之后就直接没有为主工作，当然也是有。 Tetapi ya kebanyakannya boleh kita lihat ya ada yang tidak mau lagi meneruskan pelayanan mereka terhadap Tuhan. 但是我们确实是有看到说，有一些呢结了婚之后呢，就不再愿意为主侍奉了。 Jadi ya kita harus berusaha meneruskan yaitu pelayanan kita. 所以我们应该要继续我们努力的侍奉主。 Bila kita sadar dengan kelemahan kita itu, 当我们醒悟过我们的这个错误的时候， kita harus perlu bangkit daripada kegagalan. 我们就要觉悟起来， Dan kemudian kita meneruskan pelayanan kita, ya, ataupun kita harus berjuang dalam pelayanan kita sampai akhirnya. 接着我们就要将我们的这个侍奉工作做到底。 Mari kita rujuk kitab 2 Timotius. 我们看提摩太后书， 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 提摩太后书4章第7节， 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 提摩太后书4章第7节， Ayat 7. 7节， Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。 Syukur puji Tuhan. 感谢颂赞 Ya, 主， walaupun dalam keadaan ya pandemik ini, 虽然是在疫情当中， kita dapat melihat ya ramai saiman kita bersemangat. 我们还是可以看到很多同龄都非常火热。 Dan kalau kita lihat berbagai-bagai aktiviti program dalam gereja kita, 如果我们看到教会里面有很多的这个活动呢， ya walaupun dia setiap minggu ya diadakan aktiviti-aktiviti rohani, 虽然是每个星期都有举办这个属灵的活动， ya ada yang ya yaitu dapat mengikuti aktiviti ini. 但是很多都能够参与。 Kemungkinan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti program itu, 可能对于有一些是没有办法参与的， kemungkinan ialah capaian internet yang tidak baik. 是因为他没有很好的网络情况。 Jadi ya dalam usaha kita hari ini, 所以今天我们所做的努力， ya pelayanan kita harus ya teruskan sampai pada garis akhir kita. 我们的侍奉工作要跑到最后。 Ya maksudnya ya ataupun maksudnya di sini ya garis akhir ini kita meninggalkan ataupun Yesus datang, pelayanan kita tetap berterusan. 这个跑到最后的意思是说，做到我们去世的那一天，或者是说做到主再来的那一天。 Oleh demikian ya perkara yang perlu kita perhatikan. 所以我们要注意的事情， Jangan kita mencontohi ya yaitu sikap ya yaitu Petrus ini. 我们不要效法这个彼得的态度。
dia lantas berkata imannya tidak akan tergoncang. 因为他很快就脱口而出说他永不跌倒。 Jadi bagi kita sebagai pengikut Tuhan, 我们作为跟随主的人呢， jangan sekali-kali kita katakan bahwa iman saya kuat. 我们千万不要说我们的信心很坚强， Nah, di situ ya kita akan mulai adanya kegagalan itu. 就在那里就会开始跌倒失败了。 Baik, kita rujuk dalam kitab ya 1 Korintus pasal 10. 我们看哥林多前书第10章， 1 Korintus pasal 10 ayat 12. 哥林多前书10章12节， Ayat 12. 12节。 Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。 Jadi Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. 所以保罗提醒哥林多的信徒， Ya, mereka harus berhati-hati. 他们需要谨慎。 Ya, jangan kita menyangkakan diri kita itu beriman. 我们不要认为自己非常有信心， Ya, kemudian kita sanggup mati untuk Tuhan. 愿意为主而死， Maka kegagalan itu sudah ada di depan kita. 那么失败就在我们的面前了。 Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. 所以我们需要谨慎， Baik, itu adalah butir yang kedua. 这是第二点。 Baik, butir yang ketiga 现在第三点， yaitu ukuran pengikut Tuhan yang kuat ini. 如何衡量作为一个刚强跟随主的人呢？ Yaitu pengikut Tuhan yang bertekad hidup dan mati untuk Tuhan. 就是立志为主而活、为主而死的人。 Ini kita rujuk dalam kitab Roma pasal 14. 我们看罗马书14章， Roma pasal 14 ayat 8. 罗马书14章第8节， Roma pasal 14 ayat 8. 罗马书14章第8节。 Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. 我们若活着是为主而活，若死了是为主而死，所以我们或活或死，总是主的人。 Jadi sebagai pengikut Tuhan, 所以作为跟随主的人， kita kena bertekad hidup dan mati untuk Tuhan. 我们要立志为主而活，为主而死。 Dengan maksud kata lain ialah kita harus setia sampai kedatangan Tuhan. 所以换句话说，我们要忠心到底，直到主再来。 Kita tidak pernah berubah mengikuti Tuhan. 我们不能够改变，不跟随主。 Dengan apapun halangan yang kita alami, 不管我们面对任何的阻挡， kita tetap setia mengikuti Tuhan. 我们总要忠心的跟随主。 Itulah kita bertekad hidup dan mati untuk Tuhan. 这就是我们立志为主而活，为主而死。 Kita boleh belajar tokoh Alkitab, 我们可以学习一个圣经人物， yaitu seperti yaitu teman karib yaitu Daniel ini. 就是这个但以理的3位朋友。 Ya, apabila Raja Nebukadnezar ya mengadakan pentabisan patung, 当这一个尼布甲尼撒王呢，他要为他的金像做开光仪式的时候， ya mereka yang ada waktu itu harus ya menyembah kepada patung ini. 当时候所有在场的人呢，都必须要俯伏敬拜这个金像。 Tetapi ya kawan-kawan Daniel mereka tidak menyembah ya patung itu 但是但以理的3个朋友呢，不愿意下拜， karena ia bertentangan dengan cara penyembahan Tuhan. 因为这个违背了神。 Ya, mana mungkin mereka menyembah kepada patung yang tidak hidup. 他们怎么可能来去敬拜一个死的像呢？ Jadi kena menyembah kepada Tuhan yang hidup. 反而他们会要来去敬拜活的神。 Jadi raja waktu itu begitu murka kepada mereka. 所以当时候王非常的生气， Ya, seperti Sedrak, Mishak dan Abednego. 对于这个撒德拉、米撒和亚 Ya, 伯尼哥， mereka ini tidak mau menyembah kepada patung. 他们不愿意敬拜这个金像。 Akhirnya raja murka dan menyuruh mereka melemparkan ke dalam perapian. 所以王就大怒，吩咐人把他们扔进这个火窑里。 Tetapi heran sekali. 但是非常奇妙的， Raja sendiri melihat ada 4 orang berada di tempat itu. Tidak mempan, tidak terbakar dengan api.
王亲自看见在火窑里面呢，有4个人是没有任何的受伤伤害的， Wah, sangat heran sekali. 非常奇妙。 Ya, ini boleh kita katakan karena mereka setia, ya, mati hidup untuk Tuhan. 所以这一个我们就说，他们愿意来去为主而死，忠心到底。 Kemudian kalau kita lihat lagi contoh ialah seperti Daniel. 那我们再看，像比如说但以理， Ya, Daniel juga telah dilemparkan ke dalam gua singa. 但以理也曾经被扔进狮子坑里， Karena para pejabat tinggi mereka bermufakat siapa di antara mereka yang menyembah kepada salah satu dewa, ya, dan manusia selain raja, mereka harus dilemparkan ke dalam gua singa. 因为其他的这一些高官呢，他们来去陷害但以理，说只要是除了王以外，他们有敬拜其他的，不管是这一些神或者是其他的东西的话，都要被扔进狮子坑。 Tetapi Daniel tetap enggan mengikuti yaitu peraturan. 但是但以理不从这些命令， Dia pulang rumah, kemudian dia berdoa, ya, 3 kali sehari. 他进回他的这个内室，像素常一样3日祷告。 Jadi apabila mereka mendapati yaitu Daniel sedang berdoa, 所以当他们发现但以理祷告的时候， jadi mereka telah, ya, menangkap Daniel, kemudian dilemparkan ke dalam gua singa. 他们就将但以理抓起来扔进狮子坑里。 Tetapi, ya, singa-singa itu tidak mengapa-apakan Daniel, 但是这些狮子却没有伤害但以理， ya, karena Tuhan yang menjaga Daniel. 因为神在看顾但以理。 Ya, jadi ini memberi satu contoh kepada kita. 所以这一个就给了我们一个例子， Ya, dalam kehidupan kepercayaan kita pada Tuhan. 在我们对神的信仰里面， Kita harus setia mengikuti Tuhan sampai pada akhir hidup kita. 我们要忠心的跟从主直到最后。 Dan kalau kita lihat Daniel ini juga, ya, adalah tokoh tergolong daripada hidup dalam kebenaran. 就像这个但以理，他也被称之为是活在义中的人。 Jadi bagi kita, ya, hari ini sebagai pengikut Tuhan, 所以对于我们今天这些跟从主的人呢， ya, kita harus, ya, bertekad hidup dan mati untuk Tuhan. 我们要立志为主而活，为主而死。 Ya, jangan kita berubah setia terhadap Tuhan. 我们千万不能够对主不忠心。 Ya, kalau kita lihat hari ini ramai seiman kita, ya, iman mereka mula yaitu orang bilang mula tergugat. 我们看今天有很多同龄，他们的信仰其实受到了威胁， Ada yang sanggup meninggalkan Tuhan. 有的人甚至愿意离开主， Ya, sangat kasihan sekali. 非常可惜。 Ya, mereka tidak dapat, ya, setia bersabar mengikuti Tuhan. 他们没有继续忍耐到底，忠心跟从主。 Tapi bagi kita hari ini, 但是对于我们今天， ya, kita harus berusaha, ya, tetap, ya, mengikuti Tuhan. 我们要忠心继续的跟从主。 Biarpun kehidupan kita hari ini, ya, tidak baik. 虽然我们今天的生活不能称之为是非常好， Walaupun keadaan dunia hari ini, ya, mengubah corak kehidupan kita. 虽然今天的这个世界呢改变了我们的生活方式， Janganlah kita berubah setia mengikuti Tuhan. 但是我们不能够改变对主的忠心。 Kita harus berusaha, ya, sampai pengakhiran hidup kita. Kita tetap hidup, ya, bertekad hidup dan mati untuk Tuhan. 我们要努力，直到最后都要立志的为主而活，为主而死。 Yang keempat, 第4， bagaimana, ya, ukuran pengikut Tuhan yang kuat ini? 怎么来去衡量一个刚强跟随主的人呢？ Yaitu hati seorang pengikut Tuhan yang kuat. 就是作为一个跟随主的人，要有一个坚强、刚强的心。 Di sini kita, ya, boleh belajar contoh ialah kasih kita. 在这里，我们能够学习的是我们的爱心， Yaitu kasih kita kepada Tuhan 我们对神的爱 harus sentiasa menyala-nyala. 必须要时常的火热。 Ya, tidak boleh terpadam, ya, kasih kita kepada Tuhan. 我们对神的爱不能熄灭， Ya, walaupun kita mengalami keadaan wabak, ya, yang sangat, ya, menakutkan ini. 虽然我们面对这么可怕的疫情， Tetapi kasih kita pada Tuhan tidak boleh berubah. 但是我们对神的爱不能改变。 Kemudian kasih kita sesama manusia
接着是我们对人的爱， ya tidak boleh menjadi dingin, 不能冷淡， tetapi kita harus sentiasa ya berkobar-kobar ya mengasihi saudara dan saudari kita. 相反的，我们要持续火热来去爱我们的弟兄姐妹。 Ya, syukur puji Tuhan. 感谢颂赞主。 Ya, walaupun ya, baru-baru kita mengalami satu musibah yang sangat luar biasa. 最近呢，我们就面对的这一个非常特别的一个疫情， Seperti kawasan Kumabung, ya, Tenom sana. 就很像在这一个甘马棒还有丹南小 Ya, 区， kita mengalami satu musibah yaitu banjir yang sangat besar. 然后他们面临着这个非常大的淹水情况。 Dan syukur puji Tuhan, 但是感谢主， ya ramai saiman ya memberi satu yaitu sumbangan derma kepada yaitu gereja kita. 很多信徒呢愿意来去捐助我们， Semata-mata ya karena satu tubuh dalam Tuhan. 就是因为我们在主里是一个肢体， Mengasihi sesama manusia, 他们人与人之间要互相相爱， maka mereka memberi sumbangan. 所以他们就捐助。 Jadi nampaknya bagi kita sebagai umat Tuhan hari ini, 所以我们作为神的子民， ya, kasih kita sama manusia tidak boleh terpadam juga. 我们对人的爱也不能够熄 Ya, 灭， tidak boleh dingin. 不能冷淡。 Ya, kita harus menjadi ya pemercaya satu tubuh di dalam Tuhan Yesus. 我们要在主耶稣里面成为一个肢体的信徒， Nah, itulah hati kita ada kasih. 这表示说我们的心有爱。 Ya, selain daripada itu, ya bagaimana hati pengikut Tuhan yang kuat lagi? 接着还有什么心是作为一个刚强跟随主的人的心呢？ Saya mengambil satu contoh. 我举一个例子， Ya, sebelum ya wabak ini melanda dunia, 在这个疫情肆虐的之前， ya ramai saiman-saiman kita yang jauh ya dapat berkebaktian. 我们有很多在远处的这些同龄呢，能够来参加聚会。 Ya, mereka begitu ya rajin datang ke gereja walaupun rumah mereka jauh di gereja. 虽然他们的这个家和教会的距离非常遥远，但是他们还是愿意的来到教会聚会。 Ya, kadang-kadang ya perasaan mereka sangat rindu untuk datang ke gereja. 有时候他们的感觉是非常渴慕要来教会聚会， Oleh karena kita ya harus mematuhi yaitu SOP. 但因为我们要遵守这一些标准作业程序， Maka menyukarkan kita untuk ya hadir atau berkebaktian dalam gereja. 所以就不能够来到教会里面参与这个实体聚会。 Tetapi maksud di sini ya hati kita ialah ya walaupun gereja jauh tetapi ada saiman kita dapat sampai ke gereja. 但是这里的重点是，虽然我们的这个距离非常遥远，但是我们的心呢，还是愿意的来到教会聚会， Sebab hati mereka sangat kuat ya kepada Tuhan. 因为他们的心向着神是非常坚固的。 Tetapi ada saiman kita, rumah mereka dekat di gereja, tidak sampai ke gereja. 但是却还是有一些信徒呢，虽然家的距离非常靠近，但是不愿意来教会。 Apapun aktiviti kadang-kala mereka tidak dapat mengikuti aktiviti gereja. 在教会里的活动呢，他们通常都不参与。 Nah, coba kita pikirkan. 试想一想， Ya, kenapa boleh begitu? 为什么会这样呢？ Karena hati kita. 就因为自己的心。 Itulah seperti ya ada jemaat kita jauh ya gereja dari rumah mereka, tetapi mereka boleh sampai. Kan hati mereka itu. 我们就看，就算是家和教会的距离非常遥远，但是他们都能够来到教会，是因为他们有心。 Jadi kita berharap kepada ya semua yaitu pengikut-pengikut Tuhan 所以我们呼吁所有跟随主的人， maupun ya para prajurit Tuhan. 甚至是主的精兵， Apabila keadaan kita reda nanti, 当我们的疫情好了之后， hati kita 我们的心 biar jauh dekat gereja kita, kita harus sampai kepada yaitu rumah Tuhan. 不管是再远的距离或者靠近的距离，我们都要来到神的家。 Sebab hati kita itu boleh membuktikan bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang kuat. 因为我们的心能够证明我们是刚强跟随主的人。 Semoga Tuhan memberkati. 愿主保佑。
Selanjutnya kita puji Tuhan. Kidung bilangan nomor 395. 接下来我们唱诗赞美神395首。 Ku menuju tempat tinggi, rohaniku makin tinggi. Ku naikkan doa sewaktu, Tuhan teguhkan imanku. Mohon Tuhan teguhkanku, lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Di dunia hidup cemas, tiada tempat yang tenteram. Walau semua cinta dunia, hanya surga tujuanku. Mohon Tuhan teguhkanku, lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Ku mau bebas dari dunia, walau iblis merintangku. Kirana imanku mendengar kidung syadu kirangkanku. Mohon Tuhan teguhkanku, lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Menuju tempat tertinggi, ku pandang cahaya mulia. Kini rohku selalu mohon, Tuhan pimpin sampai surga. Mohon Tuhan teguhkanku, lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Silakan duduk. 请坐。 Mengakhiri kebaktian kita pada malam ini. 还有结束我们今天晚上的聚会。 Selanjutnya kita akan berdoa. 接下来我们将一同祷告。 Dan kita mohon Tuhan terus memimpin yaitu kemajuan gereja kita. 我们求主继续带领教会的发展。 Dan juga kita memohon doa keadaan wabak kita. 我们也为现在所面对的疫情来去 Dan 祷告。 kita membantu doa juga ya, yaitu pengukuhan kepercayaan gereja masing-masing. 我们也为各自的教会以及家庭的信仰巩固代祷。 Kita bantu doa bagi seiman yang kurang sehat. 我们也为身体欠安的同龄们代祷。 Dan kita bantu doa juga segala yaitu kerja suci. 我们也为所有一切的圣工代祷。 Semoga Tuhan terus memimpin dan memberkati. 愿主继续带领以及祝福。 Sama-sama kita sujud berdoa. 同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Mohon Tuhan teguhkanku lebih dekat kepadamu agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Mohon Tuhan teguhkanku lebih dekat kepadamu agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Amin. Syukur puji Tuhan kebaktian kita malam ini sampai di sini sahaja. 感谢主，我们今天晚上的聚会就到此结束。 Semoga Tuhan memberkati kita semua. 愿主保佑我们大家。 Haleluya. 哈利路亚。